A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah kerana kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu halaqah ilmu. Semoga kita beroleh manfaat, semoga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang berguna kepada kita insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat sambungan daripada perbincangan kita pada hari yang sebelum ini, yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdagangkan harta Khadijah. Ya, yaitu kita dah bincang hari itu dan kita telah sentuh beberapa perkara berdasarkan kepada kitab Dr. Said Ramadan Al-Buti, dan kita ambil juga daripada beberapa kitab yang lain sebagai iktibar, sebagai panduan. Baik. Jadi hari ini kita sambung lagi dalam bab yang sama tentang perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah. Ya, baik. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memperdagangkan harta Khadijah dan pulang dengan keuntungan yang berlipat ganda, lalu Khadijah berasa takjub dengan sifat amanah dan jujurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dulu kita sebut macam mana Nabi ambil harta Khadijah, lepas tu Nabi pergi berdagang. Dr. Said Ramadan Al-Buti sebut bahawa bila balik semula jumpa dengan Khadijah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam serah semua benda yang dapatnya. Okey, Nabi tak ada ambil komisen nak masuk poket dia ke, ambil sikit masuk ke dia ke, tak ada. Nabi beri keseluruhan keuntungan itu kepada Khadijah. Modal dengan untung Nabi beri sekali. Lepas tu Khadijah bayar kepada Nabi, itu persoalan lain. Ya, Nabi tak ambil sikit pun. Yang ini dimaksudkan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti bahawa Khadijah berasa takjub dengan sifat amanah dan jujurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Okey. Lalu Khadijah menawarkan dirinya untuk berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Khadijah tengok kejujuran, amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka Khadijah menawarkan diri untuk berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan perantaraan seorang wanita yang bernama Nafisah binti Maniyah. Nafisah binti Maniyah ini adalah merupakan seorang sahabat kepada Khadijah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan perkara itu. Sebenarnya setujunya Nabi SAW ini mengikut kitab sirah ialah dalam keadaan Nabi terkejut. Sebab Khadijah pernah dipinang oleh beberapa orang pembesar Quraisy pada masa itu, tapi semua ditolak oleh Khadijah. Okey, ditolak oleh Khadijah. Bila Nafisah datang jumpa Nabi SAW, cerita apa yang Khadijah inginkan, maka Nabi pun terkejut. Okey, Nabi pun terkejut. Tetapi Nabi SAW terima. Okey, terima Khadijah itu. Baik, kemudian dan Nabi bersetuju dengan perkara itu. Lalu bapa saudaranya, yakni bapa saudara Khadijah yang bernama Amr bin Asad, dalam setengah-setengah kitab dia kata Umar bin Asad, terpulang, meminangkan dan mengahwinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, yang mana Khadijah sebelum ini telah pun berkahwin dengan dua orang lelaki. Okey, jadi kita dah faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Khadijah dalam keadaan Khadijah sebelum itu pernah berkahwin dan Khadijah dalam status janda. Okey, jadi berkahwin. Baik. Jadi tengok keterangan ringkas daripada Dr. Said Ramadan Al-Buti menerangkan bahawa Khadijah berkenan untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya selepas melihat kepada kepribadian serta kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pula bersetuju kerana mengetahui akan kepribadian Khadijah. Okey, baik. Jadi disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti tentang perkahwinan Nabi dengan Khadijah ini,
ialah keterangan ringkas diberi bahawa Nabi SAW, Khadijah suka kepada Nabi sebab kepribadian Nabi. Okey, dan Nabi pula setuju terima Khadijah sebab Nabi telah diberitakan tentang Khadijah ini pada masa pada masa sebelum itu adalah seorang hartawan yang baik akhlaknya. Dan kita ambil sebelum ini bagaimana Khadijah sentiasa memberikan pinjaman modal kepada pedagang-pedagang Quraisy yang datang minta bantuan. Okey, jadi Khadijah bagi. Jadi kita timbulkan hal itu persoalan, kalau zaman itu Khadijah ataupun zaman itu adalah merupakan zaman yang mana perniagaan mesti berteraskan kepada riba. Itu zaman itu. Okey, tapi zaman sekarang riba dah tak boleh lagi dah. Okey, selepas daripada Nabi SAW terima wahyu daripada Allah Ta'ala sekali itu turun ayat pengharaman riba, maka riba dah tak boleh lagi dah. Kita dah sebut dulu, walaupun redha meredai. Okey, benda ni bukan isu redha meredai, tapi isunya isu hukum. Kalau saya bagi pinjam pada tuan 1,000, maka kena pulang balik kepada saya dalam bentuk 1,000 juga. Okey, kalau saya kata beri 1,000, pulang balik 1,100. Lepas tu si penerima pun kata, tak apalah Ustaz, saya redha je lah. Tak apalah dia. Redha meredai dekat situ tidak boleh diambil kira. Sebab apa? Sebab perkara asas riba itu memang haram. Okey, jadi tak boleh nak buat apa-apa. Zina suka sama suka tak boleh juga. Walaupun dia kata, alah dia redha, saya pun suka Ustaz, tak ada masalah. Suka sama suka tak boleh. Sebab apa? Asasnya perkara itu haram. Dia atas perkara haram tak boleh, suka-suka tak boleh. Okey, redha meredai atas perkara haram tak boleh. Ya, baik, itu kena tengok betul-betul. Baik, jadi Nabi SAW disukai oleh Khadijah kerana akhlak Nabi, kerana kejujuran Nabi, dan Nabi SAW pula suka bersetuju untuk kahwin dengan Khadijah kerana kepribadian Khadijah itu. Baik, jadi kita pun tahu bahawa dalam bab ini apa yang kalau kita tengok ya daripada keterangan Dr. Said Ramadan Al-Buti ini, Nabi SAW ataupun Khadijah suka kepada Nabi bukan kerana dia ada dua perkara kat sini. Satu akhlak Nabi, satu Nabi balik bawa keuntungan yang berganda-ganda. Dia ada dua perkara dan dua-dua mempunyai kesan yang berbeza. Okey, baik, tengok. Nabi SAW memperdagangkan harta Khadijah, balik bawa keuntungan yang berganda-ganda. Khadijah pula bila tengok kepada benda ni, maka Khadijah suka kepada Nabi. Baik, perlu diperjelaskan bahawa Khadijah suka kepada Nabi SAW bukan kerana keuntungan yang Nabi bawa, tapi kerana kejujuran yang ada pada Nabi SAW itu. Maknanya kepribadian dan sifat amanahnya Nabi SAW itulah yang menarik perhatian Khadijah, bukan untung tu, bukan keuntungan itu. Okey, sebab itu kalau dalam Islam kita faham betul bahawa kalau ada dalam dunia sekarang ni ada bank yang bukan Islam, ada bank yang Islam. Asas-asas kepada bank, dia mesti kerja dia nak tolong orang saja, dia perantara saja, dia bukan tempat cari untung. Tapi hari ini bank Islam dengan bank konvensional bergerak seiring, dua-dua berasaskan kepada keuntungan. Yang ini tidak salah. Sebab apa? Sebab mana ada bank nak buat kerja sosial semata-mata, mana ada mesti dia berteraskan kepada keuntungan. Okey, jadi yang kita tengok di sini ialah Nabi SAW disukai oleh Khadijah bukan kerana untung itu, bukan kerana harta yang Nabi bawa balik berlipat kali ganda, tapi apa yang Khadijah suka? Akhlak Nabi. Okey, akhlak Nabi. Sebab itu kalau kita tengok hari ini punya kes, Allahu Akbar, pagi kahwin petang cerai, malam kahwin subuh besok cerai. Sebab asas perkahwinan tidak kukuh. Itu je asasnya tidak kukuh. Saya lupa nak cakap ni. Kalau tuan-tuan ada persoalan, boleh tanya terus, jangan tunggu last. Kita bincang terus, tak ada masalah. Sebab hari tu ada 2-3 orang dia mesej saya, dia kata, Ustaz, tolonglah bagi ruang untuk bertanya. Saya kata, saya tak ada masalah. Siapa nak tanya dia lah. Jadi kalau nak tanya tengah-tengah pun tak ada masalah. Sila je. Okey Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nak tahu, ataupun saya dah tahu tapi minta pendapat Ustaz lah. Semasa Muhammad atau Nabi Muhammad ini kahwin dengan yang sebelum kahwin, dia ni belum Nabi kan? Sebelum kahwin belum Nabi. Belum. Jadi kenapa disebut Nabi sekali? Mana? Di sini kenapa disebut Nabi sedangkan sebelum ini Nabi belum lagi? Sebab kita menggunakan kaedah
benda ni telah berlaku dan kita ihtiram penghormatan terhadap Nabi, itu saja. Bukan kerana Nabi diberikan wahyu pada usia 40. Nabi kahwin dengan Khadijah 25, kan? Khadijah yang umur 40. Jadi kenapa kita gelarkan Nabi sebagai Nabi juga? Sebab zaman kita Nabi itu telah pun jadi Nabi. Penghormatan terhadap kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja sebabnya. Dia tak ada sebab yang lain. Penghormatan, pengiktirafan terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Clear dia? Makna sebelum tu memang bukan Nabi lagi. Jangan ada orang salah faham pula dah. Kalau dia kata sebelum tu Nabi dah, sebab dah sebut dalam kitab Nabi. Ini satu sebutan gelaran yang diberi sebagai penghormatan terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Baik. Jadi saya sebut tadi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kahwin dengan Khadijah bukan kerana apa? Sebab kerana kepribadian. Hari ini perkahwinan kalau kita tengok asasnya dibina tidak hukum. Tak hukum. Semuanya benda yang boleh kita kata bergoyang-goyang dibina. Sebab asas perkahwinan kalau tengok pada zaman Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kejujuran dan amanah, makna kepribadian itu benda yang paling utama ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tengok hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut. Perempuan yang paling baik, perempuan yang paling mulia ialah orang yang rendah maharnya. Sekarang hari ini mahar memang rendah ke Malaysia. RM22.5 tunai. Selama dia mahal sikit RM300. Itu selama dah naik hari itu kan. Yang ini memang murah. Tetapi yang bermasalah ialah itu punya harga hantaran itu yang kadang-kadang menyebabkan benda itu terpaksa berhutang, terpaksa pun. Sebab di situ persoalan dia. Masalah yang paling besar ialah bila terpaksa berhutang, dia pergi berhutang kat mana? Itu perkara yang perlu diambil tahu. Pergi ke bank konvensional, minta berhutang, riba. Bila riba, bagi makan anak isteri, semua sekali asasnya akan bergoyang. Itu yang tak dapat perkataan perkahwinan itu. Sebabnya, bukan isu, kalau gitu, Ustaz tak bolehlah kita pinjam untuk kahwin. Bukan tak boleh pinjam. Pinjam untuk kahwin, boleh. Tapi kena tengok kat mana nak pinjam. Untuk kahwin boleh pinjam. Tapi kena tengok dekat mana kita nak pinjam. Tak mampu nak pergi haji, boleh tak dipinjam dengan bank untuk pergi haji? Boleh. Tapi kalau dipinjam dengan bank konvensional, CIMB konvensional ataupun Maybank konvensional, dipinjam untuk pergi haji, situ masalah dia. Bermasalah dekat pinjaman tu. Bukan isu tak boleh ke saya nak pergi haji, saya nak pinjam. Boleh. Persoalan kedua tu, dekat mana kita pergi pinjam. Jadi sebab tu saya sebut tadi, perkahwinan tadi asas yang tidak kokoh dah lagi pinjam dengan bank. Bila dipinjam dengan bank pula dah, bawa balik sini, buat kubiran pula dah, nyanyi-nyanyi pula dah, lagi bergoyang majlis kahwinnya. Kubiran kalau jantan menyanyi tak apa, lagi. Kalau masalah orang perempuan menyanyi, itu yang masalah dia. Sebab orang perempuan kita dah sebut dulu, aurat tak boleh nyanyi-nyanyi. Kalau nak suruh orang perempuan nyanyi boleh, tapi cari budak yang belum akil balik, itu je syaratnya. Saya cakap terang. Senang cerita. Orang nak suka tak nak suka tu dia punya masalah. Orang kata ustaz ni strict sangat, tak boleh ke itu ini itu. Sekali je kahwin, sekali seumur hidup. Jawapan saya pernah bagi dekat satu kementerian, ada tu dia punya bos. Datuk kata ustaz tak boleh ustaz. Sekali semua hidup. Datuk, sekali seumur hidup itu atas dunia. Nak ke kita masuk sekali seumur hidup dalam neraka? Tak ada ustaz. Tahu tu. Itu je jawapan saya. Senang. Sebab kita bila buat benda haram, bimbang kita menghalalkan benda tu. Bila kita dah rasa tak bersalah, dia jadi satu bab menghalalkan benda tu. Bila menghalalkan benda tu, menghalalkan yang haram, hukum dia dah confirm jadi dah. Itu masalah dia. Baik, tengok. Itu yang pertama maknanya perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah diasaskan kepada asas akhlak dan peribadi. Nabi suka pada Khadijah, Khadijah suka pada Nabi kerana kepribadian itu. Hari ini, saya sebut tadi, orang kita kahwin kadang-kadang bukan tengok benda-benda macam tu, tengok benda-benda yang tak apa-apa. Sebab itu dalam satu hadis Nabi pernah sebut, lebih kurang hadis itu saya tak ingat sangat dia punya susunan, tapi lebih kurang makna hadis itu ialah Nabi kata,
Siapa-siapa yang kahwin dengan seorang wanita kerana kekayaan, mana nakkan harta orang perempuan tu, maka Allah tak akan bagi dia, melainkan dia akan dapat kefakiran saja. Okay? Kalau dia kahwin dengan seorang perempuan kerana keturunan perempuan tu hebat, dia nak tumpang sekali kehebatan tu supaya dia jadi dikenali, Allah tak akan bagi kepada dia, melainkan Allah terendahkan kedudukan dia. Jadi hari ini itu antara hadis itu, dan Nabi sebut akhir hadis itu, Nabi kata sekiranya seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan kerana akhlak dan budi pekerti perempuan ini, maka kerana nak lindung pandangan dia, pandangan orang lelaki itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan kepada perkahwinan itu. Dia tegas sekali, tenang semua sekali, dia sampai ke akhir perkahwinan mereka. Okay? Yang ni mati, yang ni hidup lagi. Lepas tu yang ni kadang-kadang ada mati sekali. Itu ulang, itu semua kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita redha saja. Okay, kita redha saja. Baik. Cuma dalam bab redha itu ada ketiganya kita kena tengok betul-betul. Kadang-kadang biasa kita akan sebut ialah ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala lebih sayangkan dia. Yang hari itu ada wasanya, bila ada seorang hamba Allah Ta'ala kematian isteri, datang sahabat dia, suami dia menangis, isteri dia dah meninggal. Datang sahabat tu, bukan suami dia, kata sabarlah, dia kata. Sebabnya Allah sayang, Allah lebih sayangkan isteri kamu, maka dia mati dulu. Suami dia ni boleh tahkim. Mana kata? Mana kata Allah sayang dia? Ada tanda? Ada. Dia kata aku nangis bukan sebab bini aku, tak ada. Aku nangis sebab aku memikir siapa nak masak nasi aku, siapa dapat kopi aku. Itu dapat tak benda tu? Mana kita baik? Benda lain pula dah jadi. Itu suasana yang berlaku hari ini. Jadi kalau kita nak kembalikan semula kepada zaman-zaman dulu, agak payah sikit sebab kita ni banyak berpegang dengan adat. Perkahwinan kadang-kadang Nabi suruh permudahkan. Dia permudahkan. Hari ini kalau nak kahwin, ya Allah Rabbi, payah gitu. Payah gila kalau nak kahwin. Saya tak salahkan yang majlis buat kursus pra-perkahwinan. Hari ini dia kena fikir suatu benda baru. Bukan pra-perkahwinan tu kena kursus. Yang tu kena kursus juga sebelum kahwin. Yang tengah kahwin ni kena kursus juga. Yang telah bercerai kena kursus lain juga. Nampak? Dia kena ada belaka benda. Ya, sebab masalah hari ini kebanyakan ni ialah masalah berkait dengan orang yang dah menempuh alam perkahwinan. Itu masalah dia. Dia bergaduh, bercakap. Tengok yang baru dalam kabar. Suami umur 50, isteri umur 34. Muda kan? Tapi kita tak tanya lah bini nombor berapa kita tak tanya. Tapi nak cerita je, laki dia ni orang umur 50-an, mungkin dah pencen awal ke, kita tak tahu. Bangun tidur, ini mungkin punca daripada ketidakberkatan perkahwinan kau, kita tak tahulah. Tak pandai nak kontrol isteri, Allah. Bila bangun tidur pagi tu, isteri lapar. Bukan lakinya lapar, isteri dia lapar kita. Isteri dia lapar, suami tengah tidur. Sebab itu suami tunggu pada dia. Jadi mungkin tidur lebih sikit, kau letih, kau Allah. Isteri kejut lagi, suruh dia beli roti canai. Orang umur 50 kan. Jadi dia pun nak bangun tu biasalah macam unta sikit lambat. Nampak? Dia tak boleh shoot tu, tak boleh. Nampak? Dia tak boleh. Dia kena slow, relax dulu baru pergi. Baik, bangun slow, pergi tandas. Orang tu bila dah duduk dalam tandas lama pula. Nampak? Bila lama, isteri ni agaknya kelaparan yang teramat sangat. Umur 30-an lebih. Apa dia buat? Dia pergi mengamuk dia sebab lambat sangat laki dia keluar tandas. Lambat beli roti canai yang dia hendak. Ini cerita betul ni. Berlaku kat Kuala Lumpur, pak kita. Baik, isteri dia lompat daripada katil, tendang pintu tandas, pecah pintu tandas, ambil kayu yang daripada pegang tandas tu tadi, hantam lagi. Pukul sampai lagi dia terpaksa lagi dalam keadaan berspenda saja lagi buang. Nampak? Isu di sini ialah isu apa? Ketidakharmonian rumah tangga. Mungkin pada mereka awal pemilihan itu tak betul. Mungkin kerana kahwin itu bukan kerana agama, tapi mungkin kerana harta ke, mungkin kerana perempuan ni lawa cantik sangat ke. Jadi itu yang kita kena
nak perbetulkan balik. Macam saya sebut tadi, adat kita kadang-kadang susah. Orang nak kahwin, kita tengok time tu lah sibuknya tuan kali nak tanya macam-macam. Jangan ditanya masa itu. Kalau tuan-tuan besok ada anak, jangan sibuk-sibuk nak tanya masa tu bakal menantu. Nampak? Hari itu saya ada satu tempat tengok, tapi kampung lah, tempat kampung. Memang saya tengok dari awal lagi dia punya tuan kali dulu nikah pun memang orang lama. Orang lama, orang tua ni, orang lama. Aku akan nikahkan kau, tapi lepas aku tunjuk tangan kau baru kau jawab. Saya dengar yang tu, ini orang lama punya. Sebab nak tunjuk dulu baru boleh jawab. Okay, tak ada masalah. Tapi sebelum dia, yang si pengantin tu dah mula nak ulur tangan lah. Dia belum lagi, nanti dulu. Kau kerja mana? Kau kerja kat sini. Quran berapa kali dah khatam? Belum lagi. Dah nak kahwin belum khatam Quran lagi. Saya tengok je, budak tu budak muda nampak. Dah khatam Quran belum? Budak tu kata, bila nak khatamnya? Tak tahu lagi lah, dia kata. Tengah baca. Bagus budak tu jujur. Tapi tuan ni juru nikah ni pula. Oh, khatam Quran belum lagi? Khatam dah sudah? Kau tanya orang tu berkhatam ke tidak, itu malu lah dia. Menjatuhkan maruah. Nampak? Berkhatam dah belum? Dah. Berapa kali? Tak jawab budak tu. Okey, tak apa. Lepas tu baru masuk dalam hukum hakam lah. Berapa lima tu? Berapa lima? Semakin tinggi suara dia. Orang ramai yang mau berhenti. Berapa lima tu? Tahu? Berapa lima? 20. Sifat 20 apa? 20. Nampak tak? Kita tengok Allah siap budak ni. Bukan calon-calon orang. Sebab budak ni, budak balik Azhar, cikgu jekah. Tapi sebab kena getak time tu, lupa habis. Nampak? Bila kita dah siap tu, kita tanya pada bapak dia, kenapa suruh dulu nikah, tanya macam tu sekali. Ustaz, saya nak kenal bakal menantu saya ni, orang faham agama atau tidak. Saya kata tak betul. Kalau kau nak kenal menantu kau, bukan sekarang. Sepatutnya kau nak tahu dia sembahyang atau tidak, dia apa atau tidak. Hari mula anak kau bawa balik, time tu kau tengok. Bukan waktu nak kahwin. Waktu nak kahwin pun tidak memang ready nak kahwin kan saja. Habis cerita. Kenal sebelum itu. Nak tanya sebelum itu. Kalau sembahyang atau tidak, kunut reti baca atau tidak, itu masa mula-mula dia datang rumah. Anak perempuan kau datang rumah. Itu waktu sepatutnya kau tanya dulu. Jadi kita kena beritahu orang kampung buat macam tu. Jangan time tu nak tanya-tanya. Tak payah. Time tu akad nikahkan terus. Okey. Sebab saya kahwin dekat tanah Arab. Okey, sebab saya kahwin dekat sana. Bini saya orang Melayu. Kahwin dia dekat Arab sana. Senang dia kahwin. Nampak? Tapi proses awal susah sebab kita orang Malaysia. Jadi kena dapat surat kedutaan, kena sah dia duta, dulu boleh kahwin atau tidak, semua banyak cerita situ. Tapi dia bawa mahkamah tengok, kedutaan Malaysia dah sahkan boleh kahwin semua sekali, pejabat agama semua dah dapat surat semua. Okey, dia kata, bila nak kahwin? Senang je. Bila nak kahwin? Saya kata, secepat mungkin. Okey, dia kata, besok boleh? Dia tanya, boleh. Lepas tu saya pun bawa lah bakal isteri saya dengan kawan dia datang. Saya pun bawa kawan saya 10 orang sebagai saksi saya. Pun datang, pergi mahkamah, senang saja. Sebab kita tidak seperti mana Malaysia. Sebab kita diberikan suatu surat kebenaran khas untuk dikahwinkan berdasarkan kepada hukum syarak yang telah digunakan pakai di negara Arab itu. Syarat kerajaan Malaysia bagi ialah mesti dalam lingkungan 4 mazhab yang diiktiraf itu. So kita kahwin sana ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah, perempuan yang cakap, aku nikahkan diriku kepada kamu, dan lelaki jawab, aku terima saja. Okey? Tapi ikut juru nikah. Juru nikah kata, aku kahwinkan diriku dengan dia ni, dengan mas kahwinnya banyak ni, ikut 80 kali nafas. Sah tak sah kahwin tu? Sah. Kalau kat Malaysia, cuba buat macam tu. Nak cakap tak sah nampak macam ganas sangat. Saksi, sah tidak? Tak berlaku nak sah. Sebab nak cakap tak sah kan takut berasa hati. Tak berlaku nak sah. Habis semua. Nampak? Itu ada. Itu bukan hukum.
Dia buat satu nafas bukan oh itu ada. Jadi orang lelaki jawab apa? Kata Arab, aku terima. Habis itu. Lepas tu, alhamdulillah, ibu baca doa dulu, kamu baca doa di mahkamah, bla 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 bla. Sekarang sudah sah jadi pasangan suami isteri. Panggil saksi 2 orang. Panggil saksi kerja apa? Sign saja. Bila saksi dipanggil untuk sign, kita jadi confused. Juru nikah ni tak tanya pula saksi yang ni sah atau tidak, apa benda ke tidak, sebab Malaysia kena tanya. Dia main panggil dia sign. Sebelum kawan saya nanti saya tanya juru nikah, kenapa tak tanya saksi ni sah atau tidak kita punya tadi? Dia kata kat Malaysia macam tu ke? Dia kata kat Malaysia. Tak betul. Dia kata, sebab balik besok buat. Dia kata kenapa pula? Saksi kena tanya. Dia kata tak perlu tanya. Kalau adakah saksi yang kau bawa ini buta? Dia kata jelek. Pekak? Tak. Dia kata maknanya dia mendengar apa yang kau cakap tadi. Kalau dia tak dengar, dia lalai main handphone ke, dia tak urus. Saksi cuai. Nampak? Sebab dia ada pendengaran, sepatutnya dia dengar. Kalau tak sah, dia bilang terus. Kalau dia diam, maknanya benda tu sah. Kan Malaysia tak boleh. Kuasa saksi ini melebihi kuasa tuan tadi. Tuan tadi dah siap dah limpah tu gini. Orang tu nak jawab dengan confident level jawab. Saksi kata rasa macam bermasalah sikit lah tadi. Kalau untuk Ustaz Azhari terus tu dia kata apa? Dia ni tadi sebut tak berapa nak jelas. Sepatutnya kena ha pedas nikah. Ini dia aku terima nikahnya. Macam tak besar, dia kata kena ubah kat situ. Padahal kat situ tak ada apa. Aku terima nikahnya dah jelas lah. Sebab ini tak saksi kita. Tak berlaku lah. Kena cuba ulang balik. Bila ulang 2-3 kali, orang tu semakin gabrak. Bila semakin gabrak, itu yang aku terima. Tak jadi sudah. Tak ada masalah pula. Nampak? Tak ada. Terus kata dia permudahkan saja. Nampak? Permudahkan saja. Kita kena beritahu masyarakat kita ada tidak boleh mengatasi hukum syar'i. Kita nak permudahkan masyarakat kita. Bukan payah-payah kan. Ini kan susah, semakin susah orang kita. Ya baik. Jadi itu perkara pertama kita sebut. Maknanya Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, berkekalan perkahwinan mereka sampailah Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab suatu perkataan majlis perkahwinan mereka kerana Nabi pilih Khadijah pilih Nabi kerana masing-masing melihat kepada akhlak, bukan melihat kepada harta benda kecantikan. Okey, tak salah ya kalau kita nak pilih isteri yang cantik molek, tak salah. Tapi kenalah tengok dia punya perwatakannya. Mak kalau cantik putih, gebu semua sekali semayang tidak ya. Isteri saya cantik tak. Yang benar kita tak semayang. Apa nak boleh? Apa pun tak boleh. Harta banyak tak semayang, tak boleh. Sebab kita kena tengok benda tu. Sebab itu Nabi kata, izaja sekiranya datang kepada kamu orang yang kamu redha akan akhlaknya, maka kahwinkan dia. Nabi cakap akhlak. Nabi bukan kata sekiranya kamu redha melihat keretanya yang berjalan besar, maka kahwinkan. Nabi kata akhlak dulu. Sebab orang yang baik akhlaknya Allah akan ukur di rezeki dia. Betul tak? Tak ada pun orang yang mati itu tak ada. Tengok budak-budak habis Quran. Dia budak-budak habis Quran. Baru tadi pesara UKM itu orang. Budak ni dia masuk sekolah rendah lembab sikit. Peksa memang nombor last dia masuk. Dia slow. Ada budak-budak ni dia slow Karena kita kena faham situasi. Ada setengah tu kita paksa lah dia macam mana tu. Hantarlah tuition yang terbaik sekali tu. Dia tetap tak jadi dah. Sebab apa? Sebab dalaman dia slow. Habis kan kita nak biarkan saja. Perubahan akan berlaku apabila dia cepat membaca Al-Quran. Segala-galanya akan cepat berubah. Quran dulu. Kita boleh cek anak kita. Kalau anak kita slow baca Quran, dia punya pelajaran juga akan slow penerimaan. Bila anak kita lekas baca Quran, lanjut penerimaan Qurannya, maka penerimaan ilmu lain juga akan lanjut. Di Quran benda asasnya. Jadi budak ni, misalnya UKM dari cerita, dia mak dia hantar sampai darjah 3 sekolah, tapi dapat nombor last saja. Hantar tuition beratus-ratus habis, dapat nombor last juga.
Akhirnya mak feda. Jumpa seorang ustaz. Ustaz berkata, cubalah hantar anak ni pergi Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz kena cari betul-betul ya. Jangan main hantar saja. Nampak Ustaz Hafiz hantar je kan. Cek dulu kalau nak hantar. Cek betul-betul. Ya, Ustaz Hafiz tu betul-betul. Cek mak ayah pergi. Jangan main hantar je. Boleh. Okey. Jadi mak dia dengan ayah dia pergi hantar budak ni duduk kat Hafiz. Okey. Baik. Bila dalam lama budak ni duduk, bayangkan daripada darjah 3 sampai tingkatan 4, 30 juz dalam kepala budak ni. Tapi dia tak pernah masuk sekolah lah. PPSA tak ada, PMR tak ada lah. Okey. Jadi dia nak masuk tingkatan 4. Bila nak masuk tingkatan 4, kesnya sama dengan kes budak yang masuk sekolah isteri saya. Sama juga. Budak ni duduk lebih kurang sama, tapi yang masuk sekolah isteri saya itu daripada darjah 1, dia duduk Hafiz. Sampailah dia tingkatan 4 baru dia nak masuk sekolah menengah. Sama dengan kes UKM ini. Bila nak masuknya UKM ini isu bahasa. Okey, bila masuk ada satu macam kelas motivasi bahasa Inggeris. Jadi mak dia pun hantar sebab dia dah pergi 10 juz, dah keluar daripada situ, hantar. Sepatutnya dia dah pergi luar negara. Tapi mak dia kata kecil sangat lagi nak hantar. Dia kata 4, tak berani. Jadi dia duduk nak masuk sekolah aliran biasa. Baik. Duduk situ masuk kelas bahasa Inggeris. Cikgu disuruh buat ayat 10 ayat, bukan 10 ayat, sorry 10 perkataan yang kau lihat dalam kelas. Budak tu satu hamba benda dia tak tahu. Yang dia tahu Quran je. Dia tengok kipas bahasa Inggeris tak tahu, tengok pen bahasa Inggeris tak tahu. Lalu dia tak tulis. Bila dia tak tulis, cikgu pun tanya, kenapa tak tulis? Saya tak tahu apa-apa. Cikgu tu cakap penting dengan dia kan. Oh kenapa? Why you don't write? Budak tu tanya, I don't understand what I'm saying. Cikgu tu lah, UKM kita. Lepas tu budak tu kata, cikgu marah saya tu, cikgu cakap dengan saya. Kau tak faham apa cakap? Satu apa benda cikgu cakap, saya tak faham. Lepas tu bila tengok kertas dia, tak ada tulis satu apa benda. Lepas tu langkah baru tanya tahu, budak ini rupanya lepasan daripada madrasah biasa. Okey, akhirnya ajar slow. Cikgu dibagi dia satu kamus, letak kat depan, kau baca, kau susun ayat bahasa Melayu dulu, lepas tu kau tengok kamu, kau tukar ke dalam bahasa Inggeris. Tulis saja, grammar, lantak ni. Budak ni tulis. Dapat satu line. Kau tak kajak. Siap karangan dia. Tapi cikgu tu kata, hari pertama baca sakit jiwa je. Sebab tak faham apa pun dia susun lagi. Sebab ikut sebiji-sebiji. Okey? Lama-kelamaan 3 bulan cikgu tu ajar. Akhirnya budak tu pun mak dia habis lepas 3 bulan. Tak sempat habis. Dia kata baru ini selepas hampir 5 tahun dia tinggalkan budak perempuan ini. Budak perempuan ni dia tinggalkan. Baik, akhirnya dia jumpa dekat pasar malam Bandung. Dia jumpa cikgu dia yang bersyarah UKM tu. Dia cakap, "Hi teacher, how are you?" Cikgu tu pun datang. "Do I know you?" Oh, dia pun cerita lah siapa dia dulu. Dia kata, macam mana belum kau tak boleh cakap orang putih duduk sekolah madrasah, apa Quran macam boleh cakap orang putih Quran dah habis semua dah 5 tahun meninggalkan. Lepas tu dia kata, "Teacher, that's I introduce my husband." Rupanya lelaki dia orang India, nak silent. Nampak tak? Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Tapi Mak Saleh ni pula kita pun tengok, Mak Saleh apa dia? Mak Saleh ni orang yang duduk dekat maktab Fisika Eropah, dia juga hafal Quran 30 ribu. Nampak? Suasana boleh berubah itu. Maknanya saya nak beritahu tadi, kalau kita duduk dalam majlis kahwin, suasananya tak elok, dia tak mustahil perkahwinan itu akan jadi tidak. Suasana dalam rumah tangga, dia kahwin bagus. Sebab tu saya kata hari tu, kalau kat sini hari tu ada orang tanya, apa yang saya sebut hari tu, ada seorang kat Johor, dia tanya saya, dia nak balik rumah mak mentua dia nak buat majlis nikah perut. Hari tu saya kata, dia kata boleh tak dia nak balik sana? Saya kata ada jawapan saya dulu, boleh dan tak boleh. Dia kata tak boleh dan tak boleh. Cuma ada yang kata satu tak boleh, kerana majlis nikah perut, majlis khurafat tak boleh join. Itu jawapan awal. Kalau boleh kan Ustaz? Boleh kalau kau pergi sana dengan niat kau nak beritahu mak mentua kau, mak ni jangan buat lagi, ini khurafat. Dia kata, Ustaz saya tak berani nak cakap dah. Kalau tak berani, nanti kau tak boleh balik. Itu jawapannya. Nanti engkau arahan suami, kau beritahu suami. Dah cakap dah Ustaz, suami saya kata tak kira kau kena ikut aku, tapak kaki aku surga untuk kau.
sesat. Saya kena balik ke tidak? Baik. Kalau itu situasinya, maka tengok yang mana lebih memudaratkan. Kalau kata ikut mudarat untuk anak-anak bila kau diceraikan oleh suami, maka ikut saja dalam situasi ini, sebab kita lihat imbangkan di antara dua mudarat mana yang lebih besar. Okey, kalau ini mudarat dia kecil, okey ambil mudarat kecil. Tapi kalau bahaya kita ikut boleh cerai adalah yang kurang tak ada, tak boleh ikut. Okey, tapi buat sekadar mana yang dah azan. Aku bagi ruang azan dulu. Baik, tuan-tuan dan puan, kita sambung balik. Tadi perbahasan tadi tak payah saya lanjutkan panjang lebar. Maknanya apa yang saya nak tekankan daripada peristiwa perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah ini, apa yang kita nak tekankan, kalau kita nak ambil iktibar daripada perkahwinan Nabi, maka Nabi dan Khadijah berkahwin bukan atas dasar lain, melainkan dasar akhlak dan budi pekerti. Ini yang menyebabkan mereka berkekalan. Maksudnya kalau kita nak mudah cerita ialah kalau kita nak perkahwinan kita kekal, perkahwinan anak-anak kita kekal dan sebagainya, kita kena tengok asas dia ialah redha Allah dan redha Rasul. Maksudnya buat apa yang Allah suka, buat apa yang Rasul suka. Tinggalkan apa yang Allah larang, tinggalkan apa yang Nabi larang dalam bab perkahwinan. Itu benda asasnya. Baik, seterusnya kita tengok sikit lagi. Maknanya dalam isu ini ada beberapa isu lain. Isu lain yang saya sebut tadi ialah kita tengok dalam peristiwa ini Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Kalau istilah orang Melayu ialah pergi cari timba. Itu istilah orang Melayu. Arab tak ada istilah itu. Okey, tak ada istilah itu dalam istilah Arab. Okey, pergi cari timba itu hanya istilah orang Melayu saja. Okey, cuma kalau orang Melayu kita tanya, salah ke tidak perempuan meminang lelaki? Salah tak dari segi hukumnya. Okey, hukumnya tak salah kerana telah dilakukan di sini. Okey, dilakukan di sini. Tapi orang akan jawab ini zaman sebelum Islam. Zaman Islam macam mana? Baik. Ada satu ketika seorang sahabat, saya tak ingat tu nama dia, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sahabat ni dia dapat satu hadis, dia dapat cerita daripada Nabi, dia pernah melihat zaman Nabi SAW. Seorang wanita, ini masa Nabi dah jadi Rasul ya. Wanita ni datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apakah kau berhajat kepada aku? Mana dia tawar pendiri dia untuk kahwin dengan Nabi. Tapi Nabi kata, aku tidak berhajat kepada kamu. Maknanya Nabi tolak pinangan perempuan itu. Okey, Nabi tolak. Baik, di mana hujahnya di sini? Sekiranya perbuatan itu tidak boleh, nescaya Nabi akan tegur. Nabi akan kata, apa yang kau buat ni tak boleh. Mana boleh perempuan meminang lelaki? Kalau tak boleh. Tapi Nabi tak cakap. Nabi cuma kata, aku tidak berhajat kepada kamu, pergilah cari orang lain. Begitulah istilah seolah-olahnya. Bermakna bila Nabi tidak ingkar, benda itu tidak salah. Jadi boleh. Cuma orang Melayu kita ialah pergi cari timba, malu satu kampung kau buat macam ni. Tak ada masalah. Sebab tak ada masalah. Sebab wanita ini bila dia pergi offerkan Nabi macam tu, anak perempuan kepada orang yang meriwayatkan hadis ini, sahabat ni, dia kata apa? Memang tak malu betul lah perempuan itu. Anak perempuan kepada sahabat ni, dia kata memang tak malu. Apa bapak dia jawab? Bapak dia jawab, sesungguhnya perempuan yang menawarkan diri kepada Nabi adalah lebih baik daripada kau. Dia kata ke anak dia. Sebab apa lebih baik daripada kau? Sebab dia tahu bahawa Nabi di makhluk yang paling mulia. Jadi dia bersegera untuk dapat kedudukan bersama dengan Nabi. Kau ada? Itu istilahnya. Kau tak nampak itu tu. Jadi dia jauh lebih baik. Bermakna dari segi hukum itu tak salah. Tapi dari segi adatnya, orang kita akan kata, memang tak tahu malu itulah. Nampak? Tak ada masalah. Sebab kaedah mereka, ulama memutuskan bahawa tidak menjadi masalah untuk seorang wanita bila dia nampak seorang orang alim sangat pun dia pergi offer diri dia pada orang alim, itu tak ada masalah. Boleh. Okey, cuma orang Melayu saja adatnya tak boleh. Okey, adatnya. Bukan tak boleh, tapi dia akan jadi macam satu benda yang berterusan lama ni. Mungkin sampai tua besok dia akan mungkin benda ni. Dia kata, nenek tu. Nenek tu kau jangan ikut. Dia tu dulu pergi cari timur 20 tahun
tahun dah timbul di berhenti. Sebab benda ni dia akan diungkit. Sebab tu yang ada kes dulu. Nak mengelak ungkitan hantar orang jahat sekalipun. Sebab itu dalam Islam, kalau orang berzina yang belum kahwin, syarat dia kena apa? Kalau dia tak kira ya, redor tak redor kat sini, suku tak kira. Bila dia berzina, kena tangkap. Maka hendaklah dia disebut dengan 100 kali sebatan dalam kita perempuannya, dan hendaklah dia dibuang negeri selama setahun. Kenapa isu buang negeri setahun? Sebab nak mengelakkan daripada dia terus dicunung di kampung ni. Buang negeri setahun, dia duduk kat sana setahun, habis setahun besok dia balik. Orang-orang yang tahu kisah dia mungkin telah mati semua sekali. Jadi dia balik, orang tak kenal dia lagi. Jadi terhindar dia daripada dicunung. Sebab itu ada kes yang dulu yang orang pernah tanya, kes kat Malaysia ni dia jadi satu kilo dahsyat sebenarnya. Lembu korban kena roboh dulu. Kalau tuan masih ingat kes itu, lembu korban dirobol. Kalau dengar kita ada maklumat tu ya, tapi saya tak ingat kawasan, tapi belah-belah Pantai Timur, Pantai Timur, Kelantan atau Terengganu, bukan Pahang, Kelantan atau Terengganu, itu negerinya. Dia berlaku kes itu, lembu korban dirobol. Lembu tak boleh lagi sebab lembu dah kena ikat kan. Nampak? Jadi dia agak macam mana dia buat, kita tak dapat membayangkannya. Jadi dia robol je lembu itu. Macam mana orang tahu? Sebab orang tangkap perobol itu tengah robol lembu. Dia kena tangkap waktu itu. Bila dia kena tangkap, persoalannya yang timbul bukan apa juga yang perlu dikenakan kepada si perobol tu, bukan. Orang tak timbul isu di situ. Okey, yang situ kita serah mahkamah nak buat macam mana. Itu keputusannya dah ada dalam enactment dan sebagainya. Okey, serahkan pada mereka biar mereka buat keputusan. Persoalan yang timbul ialah tentang lembu tu. Lembu ni kita dah niat nak buat korban, kena robol, jadi dia dah tak suci lagi. Boleh tak kita korbankan dia? Korban ni ibadat ni, jadi boleh tak korbankan dia? Baik, itu yang saya sebut tadi. Tengok bagaimana Islam menjaga, ulama jaga detail benda ni. Kata orang tadi kena buang negeri setahun kan. Lembu ni, kalau orang yang telah berpakat untuk melakukan korban tadi jenis orang tak duit, itu je lah duit yang dia ada, maka boleh dikorbankan lembu ini tadi. Dia boleh dikorbankan, tak ada masalah. Sekiranya ulama kata orang ni orang banyak duit, okey, duit dia memang berterabur-terabur, maka hendaklah dia cari lembu lain untuk dikorbankan. Dan lembu ni nak buat apa? Lembu ini hendaklah dihantar duduk ke tempat yang lain yang tidak ada kawanan dia ni tadi. Sebab apa nak hantar tempat lain? Supaya bila mana dia duduk ke sana besok, orang lembu-lembu ni tak cakap dah tentang dia. Itu cerita dia. Kalau dia duduk sesama dia, mungkin lembu ni kata, tak ada kawan dia, kena rompol. Mungkin itu maksudnya. Cuba tengok bagaimana Islam jaga untuk dia, sampai lembu pun dia semua duduk tempat lain. Nak menjaga kesucian dan keharmonian. Jadi kalau lembu jaga, orang lagi lah Islam jaga. Itu tak? Ya. Ada setengah ulama kata lembu itu hendaklah dihukum bunuh. Ada. Okey, ada pandangan yang itu. Okey, hendaklah dihukum bunuh. Kemudian yang kedua, hendaklah dibuangkan negeri, diasingkan lembu itu. Itu pandangan-pandangan yang berbeza-beza di kalangan ulama. Okey, sehingga kan yang macam sahabat kita tuan sebut tadi, ada setengah ulama kata kalau orang banyak duit yang melibatkan korban itu, lembu itu, maka hendaklah lembu itu dibunuh dan kita ganti dengan lembu yang lain, duit yang baru. Ini yang maksud dibunuh tu tadi. Tapi kalau tak bunuh pun tak ada masalah. Sebab ini khilaf di kalangan ulama. Okey. Jadi kita kadang-kadang kita tengok juga, kita tak boleh. Kadang kita nak menyelesaikan satu masalah, kita tak selesaikan masalah tu, dia jadi masalah lain. Yang macam hari ni, saya dapat tak tahu lah betul tak betul. Yang JPJ punya tu, dia tak tahu betul tak betul. Isu sekarang ini ialah JPJ akan buat cek betul-betul tentang spesifikasi nombor plate kereta dan motor. Okey, tapi yang saya dapat, saya tak tahu lah kalau kawan tu autan atau tak lah. Okey, dia baru hantar tadi, dia kata, Syekh, tengok ini, nak menyelesaikan masalah tapi tidak diselesaikan masalahnya, diselesaikan masalah lain. Jadi masalah takkan timbul di dalam penyelesaian. Isunya apa? Dia kata tadi, sebut ketua pengarah DPJ, dia sebut dalam ni, saya tak tahu betul-betul. Dia kata DPJ akan membuat spesifikasi cek nombor plate ni semua sekali. Sebab dia kata berdasarkan kepada pengkajian transport, Government Ministry of Transport semua kali,
pada tahun lepas saja ada hampir 6.900 kemalangan berlaku melibatkan beratus nyawa. Jadi ayat bawah dia. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, operasi untuk cek spesifikasi nombor plate ini agar dapat mengurangkan kemalangan yang berlaku. Saya tu fikir-fikir, apa kaitan kemalangan dengan nombor plate tu? Nampak tak? Kalau kemalangan berkait dengan lampu yang putih yang syok yang itu betul. Nampak? Tapi kita tak tahulah kalau nombor tu pun dia something wrong menyebabkan kita bawa kereta pun kita kata wow something new accident. Okey. Kalau di situ dia lihat, tapi kita tak tahu. Nampak? Maksudnya saya nak jelaskan, kita ni kadang-kadang nak menyelesaikan satu masalah tapi kita tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Nampak? Macam kes apa dulu nak mengelakkan penyakit AIDS, kau bekalkan kondom-kondom percuma, tak selesai masalah. Tak selesai masalah ini. Ini masalahnya akar umbi. Sepatutnya pokok tu yang ditumbangkan, bukan ranting yang kau putas. Kalau putas ranting, akar masih ada, tak selesai masalah. Itu masalah kita. Baik. Jadi yang saya sebut tadi ialah isu yang keduanya ialah tentang perempuan meminang lelaki. Ambil iktibar daripada sini tak ada masalah. Tetapi kenapa orang Melayu tegak? Kerana psikologi. Itu betul. Psikologi wanita. Bayangkan kalau dia dengan diri itu datang jumpa kita, saya nak kamu lari yang awak tak kata saya. Muka macam ni gaya nak kamu. Apa perasaan dia? Emosi dia akan terus terganggu kerana perempuan emosinya sangat tebal dan sangat. Kalau orang lelaki kurang sikit. Kurang sikit. Dia pergi nak minang orang ni, orang tu tak nak ke dia. Dia walaupun dalam masa sakit hati, alah, kau tak nak aku, sebenarnya aku saja dia minang kau bukan apa. Dia boleh kontrol lagi dia punya suasana tu walaupun hati dia kecewa. Tapi kalau orang perempuan, sebab itu orang Melayu lah. Okey, lah. Tapi kalau nak buat, tak salah. Okey, tak salah. Sayyidina Umar, kalau contoh kita lah, kita sebagai mak bapak, ada anak perempuan. Nampak? Kita nampak ada orang tu wali hebat tu. Kita buat anak perempuan, kita pergi jumpa Tok Guru tu. Tok Guru, tak naklah anak saya. Tok Guru tu tengok. Janda kanak-kanak tu. Yang ni dah pergi. Kalau itu soalan pertama dia tanya, janda kanak-kanak ni. Itu jangan pergi. Itu memang set maniaknya orang. Jangan diberi. Itu soalan pertama tanya. Buat. Kenapa? Tak payah. Jadi kalau tanya, nak sebab Umar pernah buat. Umar bawa anak bagian Hafsah, anak-anak beliau Hafsah, mula offer kepada Osman. Sehingga Osman tak nak. Lepas tu bawa pergi bagi Abu Bakar. Dan Abu Bakar tu nak tak anak aku ni. Abu Bakar kata tak nak. Last Nabi SAW ambil Hafsah sebagai isteri baginda Nabi SAW. Maknanya kita perempuan cari suami tak ada masalah. Ataupun wali sendiri, kerana anak perempuan di mana, wali itu sendiri dicari untuk anak perempuan ini. Tapi sekarang tak laku kan? Sekarang yang berlaku, sebab itulah tidak piramid yang saling siarakan itu betul. Dapat? 3 Abdul itu betul kes itu. Tapi kita tak ambil iktibar daripada cerita piramid itu. Tuan-tuan, saya kadang-kadang puji filem Piramli walaupun ada kesalahan dan kesilapan beliau, itu urusan dengan Allah Ta'ala. Tapi banyak benda yang Piramli buat dalam filem, dia merupakan mesej agama yang sesuai untuk kita. Nampak? Tak percaya tuan-tuan, paling tidak cuba tengok balik kadang. Buka Google tu, YouTube kat Google tu, jangan tengok cerita lain, tengok situ je. Tengok 74 belalang. Jangan tengok semua. Tengok nyanyinya saja. Pak belalang nyanyi dengan Tuan Putri. Tuan Putrinya siapa dia tak ingat darah. Kita tu. Yang dekat jambatan tu. Bila ku renung dalam kitab. Dia dengar tak situ kan? Apa dah? Bulan dan bintang menjadi saksi. Ada kan lagu tu? Lagu tu jumpa belalang tu kan? Kalau tak silap saya. Di situ, kalau kita berani betul-betul, mesej sangat besar dalam bab tajwid kat situ. Benar? Dalam kitab kat mana tu ada dalam tajwid? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak boleh baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak boleh. Dia mesti wa tab. Sebab ada sabdu atas tu. Sebab kita ramli buat dalam kitab nampak mesej dekat situ. Lepas tu bulan dan nampak?
Bulan, kenapa bulan dan bawah lam nun mati. Lepas nun mati apa? Dal. Nun mati bertemu dal ikhfa kena dengar. Bulan dan bintang. Kenapa? Nun mati bertemu dal ikhfa lagi. Bintang nun mati bertemu jim menjadi saksi. Nampak mesej dekat situ. Tapi kita kadang-kadang tak berhati. Kita tengok Ramli buat cerita tak benda-benda. Engkau tu yang tak benda-benda sebenarnya. Ramli dapat cerita bagus dah. Nampak? Yang tu. Tapi hari tu saya kena sekali. Saya bawa contoh ni saya kena sekali. Tapi nasib baiklah kerana ini jawapan. Bila dekat last tu kan, dia kata apa? Teranglah malam. Masih panjangnya. Pasal dekat situ ma'asri. Kenapa jadi malam? Mana boleh panjang? Mula-mula pening juga, tapi sama juga nak ilham datang. Saya kata itu kan dekat nak berhenti. Bila nak berhenti kan mat alif disukun. Bila mat alif disukun boleh buat 4 atau 6 harakat. Jadi terpulanglah pada program ni malam teranglah malam. Letak dia tu sampai 6 harakat pun boleh. Nampak tak benda tu? Mesej yang jelas dalam, tetapi kita tak nampak. Sedangkan lagu-lagu hari ini semua menjahanamkan untuk tajwid. Contoh, paling tidak ada satu lagu tu bulan madu waktu kita saya tak ingat. Ada budak nyanyi, saya dengar hari tu bulan madu di awan biru. Wow tu kau bantai sampai 16 harakat siapa ngajar. Itu mat asli saja, 2 saja. Sebab tu orang hari ni hancur tajwid. Sebab lagu tu dah merosakkan tajwidnya. Piramli dulu walaupun mereka jadi peminum arak zaman dulu, bila baca Quran lepas. Kenapa? Sebab benda-benda ini lahir dalam lagu-lagu yang menjadi kegilaan orang masa itu. Dia boleh bawa. Tapi kita tak. Itu yang saya kata tadi, kadang-kadang benda-benda ni kita tak nampak di sebaliknya. Nampak? Sebab itulah Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala, sebenarnya dipertemukan oleh Allah Ta'ala untuk kahwin dengan Khadijah. Sebab sebenarnya hikmah di sebalik itu nak menolak tohmahan orang. Kalau Nabi awal-awal kahwin dengan Aisyah, nescaya orang terus akan tembak Nabi. Kahwin dengan budak kecil, memang segmen ni habis kena sebut Nabi belaka. Tapi cuba tengok Nabi SAW dalam seramai-ramai isteri baginda, hanya Khadijah seorang saja yang merupakan anak dara. Itu pun hilang. Okey, isu binatang itu. Okey, kenapa ulama bukan tak boleh sebenarnya lembu betina, dia bukan tak boleh. Boleh, tapi elakkan lembu betina kerana dibimbangi lembu itu mengandung. Sebab dalam Syafi'i bila lembu tu bunting, dia telah mengurangkan daging. Bila binatang kurang daging, maka dia seolah-olah tidak boleh dijadikan binatang korban. Dekat situ saja. Tapi kalau buat binatang tu, korbankan binatang betina, dia dari segi afdaliyahnya saja. Dia bukan dari segi halal haram, bukan dari segi sah, tidak kan. Dia dari segi afdaliyah, mana yang lebih utama. Itu saja. Okey, dia tak ada masalah. Sebab berapa banyak yang telah kita lakukan penyembelihan binatang, tiba-tiba dalam perutnya ada anak. Yang itu. Okey, tapi yang sebenarnya dari segi jawapan saya bahawa benda tu tak ada masalah, dia afdaliyah saja. Okey, dia afdaliyah saja. Mana boleh? Bukan tak sah. Tapi saya tak nafikan ada setengah-setengah hukum Melayu yang tulis sampai tak sah. Wallahu a'lam. Okey, yang kami tahu, sekadar yang saya tahu, wallahu a'lam, sah buat korban binatang betina. Tetapi kalau boleh dielakkan kerana bimbang kecacatan yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i berlaku kat situ. Bila dia bunting, kira mengurangkan daging. Itu pandangan Syafi'i. Okey. Tapi kalau dapat sah tak sah, dia masih lagi dalam bab sah, sebab afdaliyah itu. Okey, yang itu saja. Tapi yang tadi kalau saya kaitkan terus, kalau dia bunting, lepas tu ada anak, yang tu saya sebut dekat satu tempat lagi tu, kalau saya kata ada anak dalam perut, makanlah anak tu. Kalau anak termati, geli masalah lain. Masalah saya sebut boleh makan tak boleh, boleh makan. Nampak? Itu dia kata, itu takkan anak tu keluar ngek-ngek nak makan pula. Saya cakap mati.
Kalau anak terkeluar hidung kepala je, sembelihlah anak dia pula, jangan makan terus. Ini kalau tengok anak tersembelih mak dia pula anak keluar. Ambil anak lempar dalam kuali. Mana boleh? Kena sembelih anak tu dulu. Faham? Yang itu kena jelas dari segi hukum. Mana tuan menjawab soalan insya-Allah ya. Itu dari segi afdaliyah tadi. Okey, jadi sebab itu saya kata tadi yang saya nak sambung tutup tadi ialah Nabi SAW kahwin dengan Aisyah seorang saja isteri Nabi yang bukan janda, yang merupakan anak dari seorang saja. Tapi hikmah di sebaliknya, kenapa Nabi kahwin dengan Aisyah masa Aisyah kecil sangat? Sebab nak membolehkan Aisyah yang tak ada perasaan malu sebab dia budak waktu itu, dia banyak persoalan yang dilontarkan kepada Nabi berkait dengan persoalan kaum wanita. Jadi Aisyah tanya sebab Aisyah masa itu kecil lagi, jadi dia tak ada perasaan malu. Orang dewasa dah malu nak tanya. Jadi dia pun tanya. Jadi Allah beri ilham pada Aisyah untuk terus tanya persoalan itu, akhirnya menjadi pegangan untuk kaum muslimat yang dah dewasa. Okey, itu hikmah di sebalik benda yang berlaku. Maknanya kesimpulan kita suruh malam ini, ya, jadi kita akan buat macam itulah. Kalau ada persoalan boleh tanya terus. Jangan tunggu last, sebab kalau tunggu last nanti jadi sampai pukul 10 tak habis gitu pula. Jadi kalau tanya tengah-tengah senang. Sebab saya ada time tadi, tengah-tengah dah lebih lagi kita nak berhenti pula. Jadi kalau ada masa tanya pula, tanya dalam masa kuliah. Jangan tanyalah. Kalau last, pukul 10 11 tu tak habis lagi. Jadi jangan buat macam tu. Baik. Jadi kesimpulan yang saya sebut ialah perkahwinan pertama. Nabi SAW kahwin dengan Khadijah adalah atas dasar akhlak. Kalau kita nak bina perkahwinan, tengok akhlak dulu. Ini perkara penting. Bukan tak boleh tengok harta, bukan tak boleh tengok kecantikan, tapi akhlak yang nombor satu. Sebab kalau akhlak baik, kecantikan akan duduk bawah akhlak, dia akan nilai. Harta akan datang bila akhlak mulia. Ini disebut. Okey? Baik, kita pertama. Yang kedua, Khadijah meminang Nabi SAW. Dari segi hukum, tidak ada larangan dalam agama untuk orang perempuan meminang orang lelaki. Okey, tak ada masalah dari segi hukum. Yang bermasalah dari segi hukum ialah kalau perempuan itu sendiri yang menikahkan diri. Aku nikahkan diri aku tanpa ada juru nikah. Yang negara Arab dia ada juru nikah. Juru nikah ini telah diberi tauliah oleh kerajaan. Itu lain. Ini gigi bawang pokok, mari kita kahwin. Yang ini bermasalah. Okey, kita dipercaya tangan kita, aku nikahkan diri aku kepada engkau dengan mas kahwin yang free. Tak tanya. Lepas tu kahwinan ini kekal selama 3 bulan saja. Orang lelaki memang nak sajalah. 3 bulan je kahwin. Benda lain tak payah, itu tak boleh. Okey, jadi isu yang kedua ialah perempuan nak meminang orang lelaki tak ada masalah, cuma dia jadi suatu benda yang adat. Di Malaysia ni tak boleh buat ya. Okey, tak boleh buat dari segi adat. Tapi asas penting ialah adat tidak boleh menewaskan hukum syarak. Itu kita kena pegang. Dia adat tak boleh menewaskan hukum syarak. Kalau hukum kata boleh, adat kata tak boleh, hendaklah didulukan hukum syarak. Okey, tapi masalah orang Melayu dia pegang apa? Biar mati anak, jangan mati adat. Itu besar implikasi yang itu. Sebab adat biarlah mati, janganlah mati anak tu. Sebab kalau anak mati, adat hidup. Anak mati, siapa nak sambung adat? Itu lagu siapa? Lagu Edi Lalang. Jangan dibiar anak tu mati. Kalau anak tu mati, siapa pula nak sambung adat tu? Sebab itu lagu-lagu yang mesti-mestinya ada. Okey, baik. Itu yang kedua ya. Tak salah. Kalau ada, boleh buat. Okey, baik. Yang ketiga, kita sebut tadi ialah kenapa Nabi SAW hikmah di sebalik Nabi kahwin dengan Khadijah ini sebagai seorang janda. Sebab nak mengelakkan tomahan-tomahan bahawa Nabi ini seorang lelaki yang kuat seks. Sebab Nabi SAW kahwin lebih daripada 4. Jadi Nabi dituduh sebagai orang yang kuat seks, tapi dijawab kerana Nabi, kalau Nabi orang yang gila seks, nescaya Nabi akan kahwin dengan semua anak dara. Tapi Nabi tak pernah kahwin anak dara kecuali Aisyah seorang, yang lain semua janda. Ya, baik, itu apa yang kita simpulkan pada malam ini. Beberapa perkara yang berkait dengan kehidupan kita sikit-sikit. Moga-moga apa yang kita ambil hari ini boleh dijadikan panduan. Ya, tuan-tuan jadi penyambung saya dekat luar sana. Saya sampaikan dekat sini, tuan-tuan jadi penyambung sana. Sama-samalah kita gabung menjalinkan pahala itu biar dia berterusan. Ya, sebab kadang-kadang ada orang yang tak datang pula. Bila dia nampak ustaz, dia malu, dia lari. Tapi tuan-tuan kawan dia. Jadi bila tuan-tuan cakap, dia boleh terima. Nampak? Sebab kawan dia tu. Cuma kadang-kadang nak terima tak nak terima tu masalah kedua. Sebab bila kita cakap, ustaz cakap dulu. Alah, dia kata kau 2 kali jumpa dengan aku bersihat aku. Biar.
Tak apa, kita tetap dapat pahala. Kita tetap dapat pahala. Jangan kecewa. Jangan kecewa, teruskan saja. Selagi mana dia tidak ikut kita, selagi itulah kita akan terus dapat pahala sebenarnya. Okay, jangan beda itu kerja ataupun kejayaan syaitan atas itu sebenarnya. Ya, semoga Allah Taala merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita yang mana ada betul. Hari ini kita terimalah kalau ada benda salah silap itu kesilapan saya, dia mungkin kita boleh perbetulkan. Saya jadi open saja. Mungkin ada benda-benda yang saya sebut hari ini tuan-tuan mungkin tak perasan. Tapi mungkin ada ustaz lain cerita besok baru untuk perasan. Lain dengan Ustaz Najib mungkin disebut. Tak apa, nak tanya Ustaz tu pun boleh. Kamu tak simpan untuk tanya dengan saya balik pun boleh. Sebab kalau saya salah, mungkin saya kata, ya kau saya cakap macam tu. Ya tak, Ustaz cakap macam tu. Oh silap saya cakap. Mungkin sebab kita jawab, kadang-kadang kita tak perasan. Tapi rasanya betul lah kita jawab tu. Tapi itu kadang-kadang terlanjur tidak. Jadi sebab tu kita tanya orang lain. Tapi faedah nak tanya orang lain, saya dah sebut dahulu. Jangan sebut nama Ustaz. Ustaz, contohnya siapa sini? Ustaz lain lah ajar kan. Ustaz, mana Ustaz Najmuddin kata gini? Ustaz Najmuddin tahu kerja mana? Yakin? Oh, Ustaz Najmuddin baca kitab lain. Saya baca kitab lain. Oh, kitab saya macam ni. Sampai bila lah kita tak dapat jawapan betul. Jangan sebut nama Ustaz. Sebab Ustaz tahu Ustaz, dia mesti kamu kawan dia. Itu kaedah dia. Dia mesti akan kamu kawan dia. Jadi, untuk mengelakkan fitnah begitu, jadi kalau tuan-tuan nak tahu tak sebab lah, kalau saya sebut macam ni A, tiba-tiba tuan-tuan rasa lain macam tanya Ustaz lain besok. Ustaz, saya minum kat kedai malam, ada saya dengar orang tu berbincang dekat kedai tu, dia kata gini, betul tak? Oh, itu tak betul, itu jahil berlaku. Lepas tu jahil mula kata, Ustaz, dia cakap Ustaz Najmuddin tu. Itu dah jadi masalah dekat Ustaz tu pula. Janganlah macam tu. Kalau dia kata jahil dah, oh you tu Ustaz, mungkin nanti saya nasihat orang tu. Habis itu. Jangan timbulkan fitnah. Kalau nanti fitnah Ustaz tu pula ada satu salah pula dah. Tak kena gaya dia pula sibuk nak cari nama salib kita tu dah. Syekh, anak minta maaf saya, anak kata yang tak jahil gini. Anak silap lah. Jadi salah. Okey? Jadi kita kalau nak tanya kaedah kena betul. Kalau tidak, kita tidak akan dapat jawapan yang sepatutnya. Okey? Ustaz sama Ustaz biasa dah dia bertamu kawan itu ada. Okey? Macam tu tak? Ini kawan-kawan betul kan? Kalau kawan-kawan ada salah, di kampung juga. Kan? Baik, itu kena tengok betul-betul. Baik, semoga apa yang kita bincang hari ini diberkati dari Allah, yaitu Allah SWT. Kalau ada benda baik datang daripada Allah, kalau ada benda salah silapan saya. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi